Harap-harap dapat lah kan nota ni. Ya, ada Maulana. Alhamdulillah. Tadi sebenarnya perbincangan kita hanya sedikit saja di akhir ni, tapi dia oleh kerana masih ada kaitan dengan apa ni bab Ghazwah Dhatir Riqa', saya bagi jadi banyak sikit lah. Kena kalau nak print pun jadi banyak sikit. Tapi pasal ada kaitan kan, jadi kita kena bagi semua. Padahal yang ini kita dah bagi dah dulu. Cuma di bahagian akhir ni saja yang saya ada buat tambahan lah, dan nota baru di sana sini. Itu saja. Jadi ini di bawah bab Ghazwah Dhatir Riqa', Ghazwah Bani al-Mustaliq, iaitu Ghazwah Muraisi'. Kita dah bincang dah bab ke-34 ini dengan dua hadis sebenarnya di bawahnya. Hadis yang pertamanya telah kita bincangkan sebelum ni. Tinggal lagi hadis yang kedua. Ini di bawah Ghazwah Bani al-Mustaliq. Padahal kalau nak kira, hadis yang kedua di bawah bab ni lebih sesuai berada di bawah bab sebelum ni, bab 33, iaitu Ghazwah Dhatir Riqa'. Tetapi terdapat di sini, di bawah Ghazwah Bani al-Mustaliq. Padahal ia bukan termasuk dalam Ghazwah Bani al-Mustaliq. Selepas itu Imam Bukhari buat Ghazwah Anmar pula, dicelah di antara Ghazwah Bani al-Mustaliq dengan apa nama ni bab seterusnya, iaitu hadithul ifk, yang kita akan tengok dalam nota 25 nanti. Ini yang ni, ni bab hadithul ifk. Dia letak pula satu bab lain yang sebenarnya tidak mengikut kebanyakan lah, tidak ada kaitan lah dengan bab Ghazwah Bani al-Mustaliq dan hadis al-ifk. Kenapa Imam Bukhari buat begitu? Bahkan kalau kita tengok ini hadis di bawah bab ni, yang pertamanya hadis Qutaibah bin Sa'id 4138 ni kita dah bincang dah sebelum ni. Ini hadis yang pertama di bawah bab Ghazwah Bani al-Mustaliq. Hadis yang keduanya, itu yang kita belum bincang lagi sebelum ni. Ni 4139. Kita akan baca daripada sinilah hari ni. Sebenarnya sedikit saja lagi yang tinggal daripada nota ini, tetapi perbincangannya menarik juga ya. Sila lihat di sini 4139 muka surat 362. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة النجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العظاه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مختلط
saltan. Qala man yamna'uka minni? Qultu Allah. Fashamahu thumma qa'ada fahuwa hadha. Qala walam yu'aqibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahmud bin Ghailan meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Razak bin Hammam meriwayatkan kepada kami, katanya Ma'mar bin Rashid meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri, daripada Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, daripada Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Najd. Ketika waktu istirahat siang tiba, baginda berada dekat lembah yang banyak pepohonan berduri. Baginda singgah di bawah satu pohon untuk berteduh di bawahnya, sambil menggantungkan pedangnya di pohon itu. Sedangkan orang-orang berpencar mencari pohon untuk berteduh. Ketika kami sedang beristirahat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kami. Kami langsung bergegas mendatangi baginda. Ternyata seorang Arab Badui tengah terduduk lemah di hadapan baginda. Satu lagi terjemahan yang boleh kita berikan di sini. Ternyata seorang Arab Badui yang telah memasukkan pedang ke dalam sarungnya, lemah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, orang ini mendatangiku ketika aku tertidur, lalu mengambil pedangku. Apabila aku terjaga, dia sudah berada di kepalaku dengan menghunuskan pedang seraya berkata, siapa yang dapat melindungimu dariku? Aku menjawab, Allah. Kataku itu telah membuatkan dia gemetar dan terduduk lemas seperti ini. Jabir berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang itu. Inilah hadis yang tinggal lagi di bawah Ghazwah Banil Mustaliq. Ada dua hadis. Ini hadis yang keduanya yang belum kita baca. Tetapi hadis ini sebenarnya dengan lafaz yang lebih kurang sama lah. Mafhumnya memanglah sama. Dari segi lafaznya pun banyak yang sama. Juga riwayat daripada Jabir. Ini telah pun berlalu. Riwayat seperti ini di bawah Ghazwah Dhatil Riqab. Mana sebelum Ghazwah Banil Mustaliq. Sebelum ni. Sudah ada hadis ini. Jadi apa maksud Imam Bukhari bawakan pula hadis ini di bawah Ghazwah Banil Mustaliq, sedangkan ia tidak ada kena-mengenanya dengan peristiwa Ghazwah Banil Mustaliq. Ini berkaitan dengan peristiwa perang atau Ghazwah Dhatil Riqa. Bahkan di sana telah pun ada hadis yang lebih kurang macam ni. Jadi kenapa pula ada di sini hadis ini? Baik, kita ada nota di sini 588. Kisah seorang Arab Badui yang tersebut di dalam riwayat ini telah pun berlalu dalam bab Ghazwah Dhatil Riqa dengan panjang lebar. Menurut Hafiz Al-Aini, keberadaan riwayat ini di sini berpunca daripada kesilapan penyalin. Bagaimanapun di sana ia dikemukakan oleh Bukhari dengan sanad yang lain. Perbezaan sanad sesuatu hadis sudah cukup untuk Bukhari mengulanginya beberapa kali. Malah itu merupakan salah satu metodologi beliau di dalam kitabnya ini. Pun begitu, tempat sebenarnya ialah di bawah bab Ghazwah Dhatil Riqa, bukan di sini. Itu kedudukan hadis ini nampaknya tak begitu tepatlah sebab diletakkan di bawah Ghazwah Banil Mustaliq. Padahal ia peristiwa
yang berlaku dalam Ghazwah Dhatir Riqab. Baik, sekarang ni kita dah baca dah teks hadis ini dan terjemahannya. Sekarang kita nak tengok riwayat di bawah bab Ghazwah Dhatir Riqab. Cuba kita tengok ya. Kita pilih di sini. Cuba kita tengok di sini. Ni. Ini yang berada di bawah bab Ghazwah Dhatir Riqab. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma akhbarahu annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najd. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini hadisnya. Cuma perawinya lain lah. Di bahagian bawah itu hadis jadi daripada Jabir juga. Tadi riwayat Mahmud bin Ghailan, ini riwayat Ismail bin Abi Uwais. Lain lah. Tetapi kandungan dia lebih kurang sama. Kita tengok di sini. Ismail bin Abi, tak apalah, terus kita ambil daripada Jabir bin Abdullah. Dia meriwayatkan kepadanya, kepada perawi di bawahnya, iaitu Sinan bin Abi Sinan Ad-Du'ali. Bahawa dia pernah keluar berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd. Jadi ke arah Najd ni dalam peperangan Dhatir Riqab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, dia ikut kembali. Pada waktu panas tengah hari, mereka tiba dekat lembah yang banyak pepohonan berduri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, yakni di situ. Sementara para sahabat pula berpencar mencari pepohonan untuk berteduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri singgah di bawah satu pohon samurah namanya, lalu menggantungkan pedangnya di pohon itu. Jabir meneruskan ceritanya dengan sanad yang sama. Maka kami tidur sejenak. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Ketika kami menemui baginda, ternyata di hadapan baginda ada seorang Arab Badui sedang terduduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang ini telah mengambil pedangku ketika aku tidur. Lalu aku bangun, sedangkan tangannya telah memegang pedang yang terhunus. Dia berkata kepadaku, 'Siapa dapat melindungimu dariku?' Aku menjawab, 'Allah.' Nah, itu dia sedang duduk." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang itu. Ini hadisnya. Ini hadisnya. Lepas tu hadis satu lagi. Ini daripada Jabir. Ini pun lebih kurang sama. Tapi di sini disebutkan tentang salat khauf. Tapi dalam peristiwa yang sama lah. Hadis Jabir juga. Man yamna'uka minni juga. Dia tanya, man yamna'uka minni. Jadi dua hadis ini, tiga lah hadis ni. Tapi dua hadis ini berada di tempatnya, tempat yang sepatutnya, iaitu di bawah Ghazwah Dhatir Riqab. Cuma oleh kerana hadis ini melalui saluran yang berbeza-beza, maka kandungannya pun adalah perbezaannya di sana sini. Misalnya dalam riwayat tadi yang kita baca di bawah Ghazwah Bani Mustaliq itu,
Disebut pokok gitu ya. Di sini dia sebut pokok samurah, pohon samurah. Sebut dengan jelas begitu. Dalam riwayat yang satu lagi ni, riwayat ini disebut bila apa nama ni, sahabat-sahabat pergi dipanggil oleh Rasulullah tu, sahabat-sahabat mengancam dia, mengancam. Sedangkan dalam riwayat tadi tak ada ancaman itu. Tak ada ancaman itu. Dan di dalam riwayat ini ada sebut nama apa ni, Arab Badui itu, iaitu Ghawrath bin Al-Harith. Ghawrath bin Al-Harith dia sebut nama. Dalam dua riwayat tadi tak ada sebut nama. Maknanya riwayat itu saling melengkapkan. Walau bagaimanapun, peperangan itu ialah peperangan Nabi SAW dengan puak Muharib Khasafah. Dan ini berlaku dalam Ghazwah Dhatir Riqa'. Itu benda yang kita kena perhati. Memang sanad dia tak sama. Baik. Kalau kita perhatikan, ni Ghazwah Dhatir Riqa', iaitu Ghazwah Muharib Khasafah. Mana Ghazwah dengan puak Muharib Khasafah daripada Bani Tha'labah, Qabilah Ghatfan. Panazala nakhlan Fanazala nakhlan, Nabi SAW berhenti di kawasan pokok kurma. Ataupun Nakhlan, ini nama tempat itu kita telah bincangkan sebelum ini. Dan peperangan ini, Ghazwah Dhatir Riqa' ini berlaku selepas Khaybar, yakni perang Khaybar. Dan perang Khaybar itu jelas berlakunya pada tahun ke-7 Hijrah. Ke-7. Kalau selepas, kenapa Imam Bukhari meletakkan bab ini di sini? Sedangkan Ghazwah Bani Mustalik tentunya berlaku sebelum tahun yang ke-7. Sepatutnya Ghazwah Bani Mustalik dulu, lepas tu baru Ghazwah Dhatir Riqa'. Tetapi cara susunan Imam Bukhari itu pelik, pelik cara dia. Dia letak dahulu. Padahal dia sendiri yang kata Ghazwah Dhatir Riqa' ni berlaku selepas perang Khaybar. Dan perang Khaybar itu tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa ia berlaku pada tahun yang ke-7. Alasan Imam Bukhari mengatakan ia berlaku selepas perang Khaybar ialah li'anna Aba Musa ja'a ba'da Khaybar. Kerana dalam perang Dhatir Riqa' ni Abu Musa terlibat sama. Dan jelas sekali Abu Musa ini baru datang ke Madinah, datang ke Khaybar itu setelah selesai perang Khaybar. Itu baru dia datang. Abu Musa al-Ash'ari. Sebelum itu dia berada di di Habasyah. Dia datang balik mari itu pergi ke Madinah. Nabi SAW katanya pergi berperang, pergi perang Khaybar. Dia pun pergi itu dah selesai. Sebelum itu dia tidak ada di Madinah, tidak ada. Dia tidak menyertai mana-mana peperangan pun. Jadi sedangkan dalam riwayat Ghazwah Dhatir Riqa' ni jelas menyebutkan dia ikut serta, menunjukkan Ghazwah Dhatir Riqa' ini berlaku selepas Ghazwah Khaybar. Cuma kenapa Imam Bukhari letak dahulu sebelum daripada Ghazwah Bani Mustalik? Ghazwah Bani Mustalik itu berlaku sebelum Ghazwah Khaybar. Tentu dah itu. Tak ada khilaf juga yang tu berlaku sebelum. Cuma sebelum tu bila itu ada khilaf lah. Tahun keberapa itu ada khilaf lah. Tapi sebelum lah. Kenapa Imam Bukhari buat begini? Macam-macam lah alasan yang diberikan oleh ulama. Dan kita telah bincangkan tajuk ini dengan hadis-hadis di bawahnya sebelum ini. Baik. Sekarang kita nak pergi ke sini, hadis yang kita baca tadi. Ini hadis yang kita baca ini memanglah banyak pengajaran di sebalik hadis ini. Sebahagiannya kita telah sebutkan sebelum ini apabila bincang dua hadis Jabir yang saya kemukakan tadi. Oh tidak, ini yang tadilah man yamna'uka minni itu. Man dia
Man yamna'uka minni ni ada di sini dan yang tempat kita baca tadi. Ni. Banyak pengajarannya. Banyak pengajarannya. Antaranya yang kita dapat di sini, Jabir menceritakan peperangan ini peperangan Ghazwan Najd. Ghazwan Najd ini dulu dalam Ghazwan Zatil Riqa' ada juga dalam riwayatnya disebutkan itulah Ghazwan Najd. Dan antara pengajarannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musim panas biasanya orang tidur tengah hari. Dia ada waktu tidur tengah hari dipanggil qailulah. Adrakathul qailah. Waktu itu tiba ketika mereka berada di satu lembah yang banyak pokok-pokok atau pohon-pohon berduri. Wadin kathiril yad, pohon-pohon berduri. Antara pohon itu ialah pohon samurah. Namanya seperti yang kita dapati di dalam riwayat di bawah bab Ghazwah Zatil Riqa'. Nabi SAW singgah di bawah satu pohon dan berteduh dengannya. Ini menunjukkan tak benar, tak betul. Riwayat yang mengatakan Nabi SAW ini sentiasa dilindungi awan. Baginda SAW tidak mempunyai bayang. Kononnya baginda ini dijadikan daripada nur. Kejadian nur. Bila nur, ia tidak bayang lah. Benda lain yang berbayang, yang ada bayang tu, hadis ini menafikan. Apalagi di dalam hadis Muslim dengan jelas disebutkan Rasulullah SAW itu ada bayang. Sahabat pernah nampak bayangnya dahulu. Selepas itu baru nampak Rasulullah SAW. Ini semua jelas menunjukkan bahawa Rasulullah juga seperti orang-orang lain, kalau kena panas akan ada bayangnya. Dan baginda itu tidak boleh dijadikan dalil dengan hadis-hadis itu untuk baginda ini dijadikan daripada nur. Sama sekali tak boleh. Sebab orang-orang yang mengatakan dia jadi daripada nur itu, dia kata tengok buktinya. Nabi ni tak ada bayang misalnya. Sedangkan itu tidak benar, tak betul. Wastadhalla biha. Nabi SAW berteduh dengan bayang pokok itu. Apa perlu berteduh kalau Nabi SAW sentiasa diteduhi awan? Dan riwayat-riwayat itu sebenarnya riwayat-riwayat yang tidak sahih. Cerita tentang Rasulullah SAW pergi berniaga, lepas tu adalah hamba yang pergi bersamanya tu cerita kata sentiasa dituduhi awan. Itu semua riwayat yang tidak sahih. Tidak boleh melawan riwayat-riwayat ini. Kalaulah Rasulullah itu sentiasa dituduhi awan, tentu sekali tak panas. Tak perlu berteduh dah. Ini sahabat-sahabat cari tempat untuk Nabi SAW berteduh. Maknanya sahabat-sahabat tak ada keliru dalam masalah ni. Sahabat-sahabat juga pergi mencari pokok-pokok untuk berteduh. Yastazillun. Jadi inilah berlaku cerita ni. Itu antara pengajarannya. Dan Nabi SAW tidur. Nabi SAW tidur. Yang dalam hadis kata hatiku tidur, mataku tidur, hatiku tak tidur, aku tahu semua tu, itu bukan setiap waktu, setiap masa, tidak. Contohnya ini, hadis ini menunjukkan Nabi tak sedar pun. Arab Badui itu, Arabi itu mari ambil pedang dia dan meletakkan pedang itu di atas kepala Nabi SAW. Dalam keadaan pedang itu tidak bersarung. Maknanya Nabi SAW juga tidur. Tidur. Itu makna fastaiqaz tu, aku sedar. Lepas sebelum itu tak sedar, makna tidur. Jadi jangan keliru lah yang kata ada dalam hadis mataku saja tidur, hatiku tak tidur. Kira-kiranya tahulah. Dan dalam peristiwa Nabi SAW terlepas sembahyang subuh itu, kalau hatinya tak tidur, maknanya dia sedar.
Kalau dia sedar, kenapa tak bangun sembahyang subuh? Itu satu kesilapan dah. Memang dia tertidur lah. Bila tertidur, dimaafkan. Seorang Nabi pun boleh berlaku begitu. Itu antara benda yang nak diceritakan di sini. Jadi Arab Badui itu kata bila dia sudah menguasai lah Nabi itu dengan menghunus pedang di atas kepala Nabi, dia kata man yamna'uka minni. Nabi SAW tak jawab banyak, dia jawab satu saja, Allah. Jadi sebutan nama Allah tu membuatkan dia gemetar. Di dalam riwayat yang lain terduduk terus, terduduk. Dan ini adalah kehebatan Rasulullah SAW. Sebut nama Allah saja sudah gemetar dan terduduk terus. Inilah dia sahabat Nabi kata kepada sahabat-sahabatnya, ambillah apa yang kamu patut buat. Jadi dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan Ghaurah tadi, ni orang ni namanya Ghaurah tadi, dalam riwayat yang ada apa nama ni, disebut di sini Ghaurah bin Al-Harith. Dia kemudian memeluk agama Islam juga. Dia kemudiannya memeluk agama Islam juga. Antara sebab utamalah juga pada masa tu untuk orang masuk agama Islam ni, bila dia berhadapan dengan Rasulullah SAW. Macam-macamlah keadaannya orang yang berhadapan dengan Rasulullah SAW. Macam di sini, kisahnya begini. Dia pun lemah juga, tak tahu je kenapa jadi begitu. Ini termasuk dalam mukjizat Rasulullah SAW. Antara mukjizatnya bila dalam keadaan-keadaan tertentu musuh jadi gerun, gemetar, takut. Tetapi dia kata Nabi SAW tidak menghukum orang itu. Badui dia tidak hukum walaupun dia telah mengancam Rasulullah SAW. Dan kita telah tengok tadi sahabat-sahabat ada mengancamnya juga. Tapi Rasulullah tak bagi buat apa-apa terhadap dia. Dan sikap Rasulullah SAW itu telah menawan hatinya. Akhirnya dia juga memeluk agama Islam. Itulah cerita. Jadi riwayat ni sebenarnya tak ada kaitan dengan Ghazwah Bani Mustaliq. Berbeza dengan riwayat 4139, 4138 sebelum ni. 4138 sebelum ni. Kerana ia memang berkait dengan Ghazwah Bani Mustaliq. Cuba tengok, Abu Sa'id menjawab, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Bani Mustaliq. Orang panggil juga Ghazwah Muraisiyah. Lepas tu dapat tawanan banyak. Itu memang sesuai lah berada di bawah tajuk tu. Tetapi hadis 4139 ini tak sesuai. Sebab ia berkenaan dengan hadis Ghazwah Najd atau Ghazwah Dhatir Riqa. Kenapa terletak di sini? Tadilah yang kita dah baca tadi, mengikut Hafiz Al-Aini, dia kata ini kesilapan penyalin. Mungkin asalnya hadis ni tertulis di tepi kitab. Kan? Jadi dia ingat hadis ni berada di situlah. Padahal itu mungkin sebagai peringatan ke dalam proses penulisan tu ada berlaku begitu. Kadang-kadang kita letak satu hadis di situ, sebenarnya ada maksud lain. Jadi penyalin yang datang kemudian dia letakkan di dalam. Bila letak tu, situlah berlaku, tak kena letak. Walau bagaimanapun hadis tu nampak berulang lah. Sedangkan Imam Bukhari telah berjanji dia tidak akan sebutkan di dalam kitab dia hadis dengan berulang. Jadi ulama-ulama menjawab, termasuk Hafiz Ibn Hajar sendiri menjawab bahawa yang berulang, yang dinafikan itu ialah berulang betul-betul sama dari semua sudut. Baik dari sudut teksnya, matannya itu, dari sudut sanadnya sama. Tetapi kalau matannya lain, sanadnya pun lain, itu tidak
termasuk dalam berulang begitu. Yang Imam Bukhari beriltizam untuk tidak memasukkan hadis yang berulang tu betul-betul serupa dari semua sudut. Jadi hadis ini mafhumnya itu sama tapi tak sama. Dia ada berbeza sana sini dari segi lafaz dia. Macam yang kita lihat tadi, di sini ada sebut pohon samura, di sini tak ada sebut. Di sini ada sebut nama Arab Badui itu, di sini tidak ada, itu berbeza. Kemudian sanadnya pun berbeza. Jadi ada banyak sebab untuk diulang. Jadi apa tujuan Imam Bukhari kemukakan ini? Dia nak ceritanya hadis yang sama itu ada beberapa saluran riwayatnya daripada Jabir. Ada banyak saluran riwayat, bukan satu sahaja. Jadi di dalam riwayat yang berbeza-beza itu ada perbezaan lah juga pada lafaznya, walaupun mafhumnya sama. Jadi untuk menyelesaikan masalah berlakunya pengulangan hadis dalam Sahih Bukhari itu boleh selesai. Tetapi dari segi kedudukan hadis itu di sini, kalau diletak di bawah Ghazwah Zatil Riqah, tak ada jadi masalah. Kita kata kenapa Imam Bukhari ulang? Jawabnya kerana berbeza dari segi saluran sanadnya, berbeza dari segi matannya, walaupun mafhumnya sama. Kita boleh kata begitu. Tapi di sini kenapa? Jadi itulah sebab saya sebutkan di sini pun begitu. Tempat sebenarnya ialah di bawah bab Ghazwah Zatil Riqah, bukan di sini. Tapi dah ada di sini. Begitulah. Kadang-kadang berlaku begitu di dalam Sahih Bukhari. Jadi ulama-ulama mengatakan ini bukan Imam Bukhari sebenarnya yang letak di sini. Ini yang penyalin, nusakh, kerja penyalin yang datang kemudian dia letak di sini. Sebenarnya hadis ni ada tapi terletak di bawah bab Ghazwah Zatil Riqah. Bukan tidak ada, bukan tersalah, tak tersalah. Jadi dia ulang tu dengan maksud nak bagi maklumat kepada kita tentang saluran sanad yang berbeza-beza. Selesai di situ. Kemudian kita pergi, ini pun satu masalah juga. Kenapa Imam Bukhari letak Ghazwah Anmar di sini selepas Ghazwah Bani Mustaliq? Dan selepas Ghazwah Anmar baru datang hadithul ifk. Sedangkan hadithul ifk itu memang mengikut Zuhri dan lain-lain, seperti disebut dalam tajuk bab Ghazwah Bani Mustaliq itu, hadis ifk itu, peristiwa ifk itu berlaku dalam Ghazwah Bani Mustaliq. Jadi kenapa pula dia letak selepas Ghazwah Anmar? Dan Ghazwah Anmar ini berbeza-beza pendapat ulama pula tentangnya. Jadi kalau nak kira dari segi tahun berlakunya itu, ramai yang mengatakan ia jauh dahulu lagi daripada Ghazwah Bani Mustaliq. Jauh lagi, terlebih dahulu. Baik, kita ada perbincangan di sini. 589. Jadi saya nak baca banyak dah tu. Saya nak minta sesiapa dah pula. Peserta kita baca. Silakan, siapa nak baca? Silakan. Ada sesiapa nak baca ni? Saya takut mengantuk lah. Jadi saya tu lainlah, sedang bercakap takkan nak tidur. Tetapi peserta-peserta ni takut galik, dengar galik. Mengantuk juga. Sebab tu saya rasa elok kita berkongsi bergili-gili baca. Siapa nak baca silakan. Tak ada pula yang menyaut. Kemana pergi semuanya? Saya. Siapa ni? Saya. Siapa? Hamzah. Hamzah Agus Ya. Hamzah daripada mana ni? Daripada Temerloh. Temerloh. Jadi Hamzah nak baca, kita baca nota bab Ghazwah Anmar 580. Ni, sini. Sila baca. 589 ni. 589 ni. Sila. Sesetengah orang menamakan Ghazwah Anmar sebagai Ghazwah Bani Anmar. Anmar atau Bani Anmar adalah nama kabilah. Sesetengah orang pula berpendapat
Anmar adalah nama kedua bagi kabilah Ghatafan. Ghatafan. Kerana itu, ahli sirah terbahagi kepada dua kumpulan dalam menentukan Ghazwah Anmar ini. Satu kumpulan berpendapat Ghazwah Zatur Riqa' dan Ghazwah Anmar adalah nama bagi Ghazwah yang sama. Satu kumpulan lagi berpendapat Ghazwah Zatur Riqa' dan Ghazwah Anmar adalah dua Ghazwah yang berasingan. Sekejap Hamzah. Sekejap. Jadi begini, kalau kata Anmar ini nama kedua bagi kabilah Ghatafan. Dan memang dalam Ghazwah Zatul Riqa' itu Nabi SAW berperang dengan puak Ghatafan ini. Jadi patutlah kalau kita kata Ghazwah Anmar ini sama dengan Ghazwah Zatul Riqa'. Ghazwah yang sama sebenarnya. Kalau ghazwah yang sama, kalau kita mengambil kira pendapat Imam Bukhari, Ghazwah Zatul Riqa' itu berlaku selepas Ghazwah Bani Musthalib. Sepatutnya ia terletak selepas daripada bab hadis al-ifk. Sebab hadis al-ifk itu berlaku pada Ghazwah Bani Musthalib. Masalahnya kenapa Imam Bukhari letak sini tajuk sebelum daripada bab hadis ifk? Itu satu kemusykilan. Jadi kalau kita tengok ahli sirah, mereka terbahagi kepada dua dalam menentukan Ghazwah Anmar ini. Satu kumpulan mengatakan Ghazwah Anmar dengan Ghazwah Zatul Riqa' adalah ghazwah yang sama. Imam Bukhari termasuk antara yang berpendapat begini. Satu kumpulan lagi berpendapat Ghazwah Zatul Riqa' dan Ghazwah Anmar adalah ghazwah yang berasingan. Adakah ia sebelum Ghazwah Bani Musthalib ataupun selepas Ghazwah Zatul Riqa' atau bagaimana? Di situ ada banyak pendapat seperti kita akan lihat nanti. Teruskan Hamzah. Imam Bukhari menghormati perbezaan pendapat ini. Maka beliau mengadakan bab yang berasingan bagi kedua-duanya. Ini juga merupakan salah satu metodologi Imam Bukhari dalam penyusunan bab di dalam kitab sahihnya. Di bawah kitab Al-Anbiya, Imam Bukhari mengadakan bab khusus untuk Luqman Al-Hakim. Tidak kerana lain melainkan sebagai meraihkan perbezaan pendapat ulama tentangnya. Sesetengah ulama memang menganggap Luqman sebagai nabi. Sekejap Hamzah. Jadi ini kenapa Imam Bukhari buat begini? Dah kalau Ghazwah Zatul Riqa' dengan Ghazwah Anmar ini ghazwah yang sama, kenapa dia buat bab berasingan? Jawabnya untuk menghormati, meraih perbezaan pendapat. Iaitu ada ulama mengatakan Ghazwah Anmar ini bukan Ghazwah Zatul Riqa', ghazwah yang lain. Sebab itu dia buat bab lain. Jadi contoh lain yang kita boleh dapati dalam Sahih Bukhari ini, di bawah Kitabul Anbiya, Imam Bukhari buat bab khusus untuk Luqmanul Hakim. Tidak kerana lain melainkan sebagai meraihkan perbezaan pendapat. Sebab ada ulama mengatakan Luqmanul Hakim itu nabi. Jadi para ulama khilaf tentang Luqmanul Hakim ni. Adakah ia nabi atau tidak? Imam Bukhari buat satu bab di bawah Kitabul Anbiya, mana sebagaimana nabi-nabi lain ada bab khusus, Luqmanul Hakim pun ada bab khusus juga. Adakah Imam Bukhari berpendapat Luqmanul Hakim itu nabi? Tak semestinya begitu. Tak semestinya begitu. Macam di sini. Bila dia letak berasingan bab, adakah Imam Bukhari menganggap Ghazwah Zatul Riqa' dengan Ghazwah Anmar ini sama? Jawabnya tidak, tak mesti. Itu semata-mata untuk meraih pendapat ulama yang berbeza dengannya semata-mata. Itu cara, ini salah satu metodologi Imam Bukhari yang kita perlu faham. Kalau kita tak faham mungkin kita anggap terus dia pendapat begitu. Padahal tidak. Imam Bukhari menganggap Ghazwah Zatul Riqa' dengan Ghazwah Anmar ini ghazwah yang sama. Bagi Bukhari sendiri sebenarnya Ghazwah Zatul Riqa' dan Ghazwah Anmar itu adalah ghazwah yang sama. Tetapi dia buat bab berasingan untuk meraihkan perbezaan pendapat. Dan kenapa dia letak Ghazwah Anmar ini sebelum daripada hadithul ifk, sedangkan hadithul ifk itu berlaku
dalam Ghazwah Bani Mustaliq, maknanya dia nak isyarat kepada ada pendapat ulama yang mengatakan Ghazwah Dhatul Riqa' itu dahulu lagi daripada Ghazwah Bani Mustaliq. Ini juga untuk meraihkan pendapat. Padahal dia telah jelas dah sebut dalam tajuk bab Ghazwah Dhatul Riqa' bahawa ia berlaku selepas Khaybar. Kalau selepas Khaybar, maknanya jauh lagi. Ghazwah Khaybar pun belum ada bab lagi ni. Selepas Ghazwah Khaybar, maknanya selepas tahun ke-7. Kenapa Imam Bukhari buat begini? Ulama-ulama jawab, ini untuk meraih pendapat, perbezaan pendapat. Sebab ramai juga ulama yang mengatakan Ghazwah Anmar ini atau Ghazwah Dhatul Riqa' berlaku sebelum daripada Ghazwah Bani Mustaliq, atau ia berlaku tidak lama, pada masa-masa dekat-dekat itulah juga, dekat-dekat dengan Ghazwah Bani Mustaliq. Sebab itu Imam Bukhari letak dicelah di sini antara Ghazwah Bani Mustaliq dan bab hadithul ifk. Itu sebabnya. Sila baca lagi Hamzah. Buktinya ialah, silakan, mana Hamzah tadi? Sekejap. Buktinya ialah di bawah bab Ghazwah Dhatul Riqa' setelah Imam Bukhari mengemukakan hadis Salih bin Khawwat yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat khauf dalam Ghazwah Dhatul Riqa'. Ia disusuli dengan hadis Jabir yang mengatakan baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat khauf di satu tempat yang dipanggil Nakhal. Bukan mengatakan, menyatakan. Menyatakan. Ya. Yang menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat khauf di satu tempat yang dipanggil Nakhal. Nakhal, ya. Teruskan. Selepas itu, sebagai riwayat mutaba'ah, beliau mengemukakan pula hadis Al-Qasim bin Muhammad yang menyatakan Rasulullah telah mengerjakan salat khauf dalam Ghazwah Bani Anmar. Di situ penulis Khasyah menulis dengan mengemukakan riwayat mutaba'ah, iaitu Imam Bukhari mengisyaratkan bahawa Ghazwah Bani Anmar dan Ghazwah Dhatul Riqa' itu adalah ghazwah yang sama. Tetapi oleh kerana ada juga ulama berpendapat kedua-duanya adalah ghazwah yang berlainan, maka untuk meraihkannya beliau mengadakan bab yang berasingan atas nama Ghazwah Bani Anmar. Kalau begitu, bab Ghazwah Bani Anmar ini sepatutnya diletakkan terus selepas bab Ghazwah Dhatul Riqa', bukan di sini, supaya tidak terpisah di antara Ghazwah Bani Al-Mustaliq dan Bani Hadis Ifki. Dan bab-bab dan bab hadis ifki. Teruskan. Hafiz Ibnu Hajar berkata, tajuk bab ini Ghazwah Anmar sepatutnya terletak sebelum tajuk bab Ghazwah Bani Al-Mustaliq. Tetapi Imam Bukhari meletak tajuk bab hadis ifki selepasnya. Padahal peristiwa ifki itu berlaku dalam Ghazwah Bani Al-Mustaliq. Kalau begitu, apa artinya meletakkan Ghazwah Anmar di antara kedua tajuk tersebut? Padahal Ghazwah Anmar itu tidak lain adalah Ghazwah Muharib dan Bani Sa'labah. Muharib dan Bani Sa'labah. Ahlul Maghazi tidak menyebut Ghazwah Anmar Muraltai menyebutkan sebagai Ghazwah Amir. Ibnu Ishaq berkata Ghazwah Amir dia sebut. Ghazwah Amir. Anmar ni disebut Ghazwah Amir. Begitu. Teruskan. Ibnu Ishaq berkata ia berlaku di bulan Safar. Sambung Ustaz. Sekejap. Ya, teruskan. Hadasana Adam Ni dulu. Yang mana? Di bawah. Oh, bawah ni. Ibnu Sa'ad. Ya.
Ibnu Sa'ad meriwayatkan ada orang datang di Halab. Dia memberitahu puak Anmar dan Sa'labah telah bersiap sedia menyerang mereka di Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada 10 Muharram ke tempat tinggal mereka di Zatir Riqa. Sesetengah ulama berkata Razwah Anmar berlaku semasa berlakunya Razwah Bani Al-Mustalik. Alasannya ialah riwayat Abu Az-Zubair daripada Jabir. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan aku ketika baginda bergerak menuju ke Bani Al-Mustalik. Kemudian aku datang kembali kepadanya ketika beliau sedang bersembahyang di unta. Riwayat Al-Laits di atas unta je sepatutnya. Teruskan. Riwayat Al-Laits daripada Al-Qasim bin Muhammad juga menyokongnya bahawa Nabi SAW mengerjakan solat khauf dalam Razwah Bani Anmar. Mungkin juga Jabir mempunyai beberapa riwayat tentang solat Rasulullah SAW. Fathul Bari. Teruskan. Jika benar apa yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Hajar bahawa Razwah Anmar berlaku semasa berlakunya Razwah Bani Al-Mustalik, maka wajar sekali Imam Bukhari meletakkan bab Razwah Anmar di antara bab Razwah Bani Al-Mustalik dan bab hadis ifki. Kalau begitu, apa artinya kata Hafiz Ibnu Hajar tadi? Tajuk bab ini Razwah Anmar sepatutnya terletak sebelah tajuk bab Razwah Bani Al-Mustalik. Sebelum. Masalah timbul kerana Imam Bukhari mempercayai Razwah Zatir Riqa itu berlaku selepas Razwah Khaybar dan Razwah Khaybar itu berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Sedangkan Razwah Bani Al-Mustalik pula berlaku sebelum itu. Paling lewat pun pada tahun ke-6 Hijrah. Pengarang Al-Muhalla berkata Razwah Bani Anmar maksudnya ialah Ammar bin Ya'id. Mereka terdiri daripada beberapa kabilah Arab. Razwah ini terkenal juga dengan Razwah Zatir Riqa. Menurut Ibnu Ishaq, ia berlaku sebelum perang Khandaq. Selepas peristiwa puak Yahudi Bani An-Nadir dihalau keluar dari Madinah. Atau pada tahun ke-5 menurut apa yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban. Hafiz Ibnu Hajar pula yakin ia berlaku selepas perang Khandaq. Sementara Imam Bukhari pula dengan jelas telah berkata ia berlaku selepas perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Alasannya ialah Abu Musa menyertai Razwah itu dan dia datang ke Madinah selepas perang Khaybar. Jadi di sini ada beberapa pendapat ini tentang bilakah berlaku Ghazwa Anmar. Atau kalau kita kata Ghazwa Anmar itu nama lain bagi Ghazwa Zatir Riqa, bila berlaku Ghazwa Zatir Riqa atau Ghazwa Anmar ini bila, tahun berapa. Di situ ada beberapa pendapat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, cuba tengok ni. Kalau menurut Ibnu Ishaq, ia berlaku sebelum perang Khandaq. Kalau perang Khandaq berlaku pada tahun keempat. Orang panggil juga perang Ahzab. Ghazwa Ahzab. Ini berlaku pada tahun yang keempat. Kalau sebelum, maknanya awal tahun keempat ke ataupun tahun ketiga. Kalau selepas peristiwa puak Yahudi Banu Nadir dihalau dari Madinah, itu makna tahun ketiga. Kalau tahun ketiga, kenapa Imam Bukhari, Hafiz Ibnu Hajar dan orang lain tak mahu terima? Sebabnya berapa banyak dalam hadis yang kita baca di bawah Ghazwa Zatir Riqa bahawa Nabi SAW telah bersembahyang khauf, mengerjakan salat khauf dalam peperangan itu. Sedangkan kalau sebelum Khandaq, salat khauf itu belum ada. Begitu juga salat qasar apa semua belum ada. Sedangkan dalam peristiwa Zatir Riqa sudah ada. Macam mana? Begitu juga qasar, jamak tak ada sebelum itu. Sebelum Khandaq. Selepas Khandaq itu baru ada.
Semasa perjalanan untuk perang Khandaq, perang Bani Quraizah pun belum ada lagi. Bermakna tak tepat. Pendapat Ibnu Ishaq yang mengatakan ia berlaku sebelum Ghazwah Khandaq. Tak tepat. Sebab apa? Dalam ghazwah ni sudah ada solat khauf, sudah ada solat qasar, sudah ada. Atau pada tahun kelima, menurut apa yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban. Mereka kata pada tahun yang kelima. Pada tahun yang kelima. Sebab pada tahun yang kelima itu berlaku pada tahun yang kelima sudah selesai dah. Sudah selesai dah. Ghazwah Khandaq dan juga Ghazwah Bani Quraizah itu sudah selesai. Sudah selesai. Tahun yang kelima, Hafiz Ibn Hajar pula yakin ia berlaku selepas perang Khandaq. Sebab sehingga perang Khandaq tidak ada lagi semua sembahyang itu, tak ada. Sebab itu dia kata selepas, bukan sebelum. Imam Bukhari pula mengatakan ini selepas perang Khaybar. Selepas perang Khaybar, iaitu pada tahun yang ke-7. Alasan dia seperti pada tajuk bab Ghazwah Zatul Riqa' tu, dia kata Abu Musa al-Asy'ari datang ke Madinah selepas perang Khaybar. Dan Abu Musa terlibat dalam peperangan ini. Peperangan Zatul Riqa'. Macam mana dia nak terlibat kalau dia tak ada? Mestilah setelah dia pulang ke tanah Arab ni barulah boleh dia ikut serta. Itu alasan Imam Bukhari. Cumanya ada lagi banyak masalah yang lain. Kalau kita kata Ghazwah Bani Mustalik itu, kita telah bincangkan dah sebelum ni, berlaku pada tahun yang ke-6. Berlaku pada tahun yang ke-6. Maknanya selepas Ghazwah Zatul Riqa'. Kita ambil pendapat orang yang mengatakan Ghazwah Zatul Riqa' dia berlaku sebelum. Itu tidak mungkin. Sebab apa? Sebab dalam Ghazwah Bani Mustalik, dalam hadithul ifk, disebutkan Sa'ad bin Mu'adh masih ada. Sedangkan beliau selepas perang Khandaq itu sudah sakit terus. Berdarah-darah, tak berhenti darah dia keluar. Nak sampai kepada Ghazwah Bani Quraizah dan membuat keputusan di situ. Selepas itu dia dah meninggal. Pada tahun yang kelima lagi dah tak ada dah dia. Kalau kita kata Ghazwah Bani Mustalik ini berlaku pada tahun yang ke-6, bermakna tak betul lah cerita dia ada tu. Tak betul, tak boleh. Dia kena kata Ghazwah Bani Mustalik ini berlaku sebelum itu lagi. Dia kena kata begitu. Kalau tidak, dia jadi bercanggah pula dengan hadis al-ifk. Dan itu kita akan bincangkan nanti, akan bertemu perkara itu. Jadi inilah beberapa pandangan ulama yang berbeza tentang Ghazwah Anmar atau Ghazwah Zatul Riqa' itu. Walaupun bagi Imam Bukhari pada tahun yang ke-7, tapi dari segi dia letak di antara Ghazwah Bani Mustalik dan hadis ifk. Kalau kita ambil pendapat yang disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar tadi, Ghazwah Anmar ini berlaku ketika berlaku perang Bani Mustalik juga. Nabi SAW hantar sahabat itu, Jabir itu pergi untuk Ghazwah Anmar. Maka sesuailah kalau betul begitu seperti yang dinukilkan oleh Hafiz Ibn Hajar itu, maka wajarlah kalau Imam Bukhari letakkan bab tu di sini. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan dia letak di sini bab ni bukan kerana tu, kerana nak meraih pendapat. Ramai lagi ulama yang mengatakan Ghazwah Anmar ini berlaku sebelum Ghazwah Bani Mustalik. Itu sahaja. Atau dekat-dekatlah dengan Ghazwah Bani Mustalik. Sebelum perang Khaybar. Pendapat Imam Bukhari sendiri, ia berlaku selepas, bukan sebelum. Jadi letak sebelum perang Khaybar akan ada babnya nanti. Ini untuk meraih pendapat orang-orang yang mengatakan ia berlaku sebelum Khaybar.
setengah tu kata sebelum Bani Mustalik lagi. Setengah tu kata dekat-dekat tu lah, tak jauh masanya, dekat-dekat tu. Jadi macam-macam lah pendapat itu untuk meraih. Setengah ulama pula kata ini kesilapan sebenarnya. Sepatutnya ini semua Zatul Riqa' ni berada di belakang atau selepas Ghazwah Khaybar lah. Kalau dia selepas Ghazwah Khaybar, dari segi tertibnya sepatutnya berada di sana lah, bukan di sini. Jadi dengan sebab itu setengah-setengah orang dia keliru. Dia kata Imam Bukhari sebenarnya berpendapat Ghazwah Zatul Riqa' ni berlaku sebelum Khaybar. Itu tak tepat, tak betul begitu kalau kita kata begitu. Sebabnya di bawah tajuk Ghazwah Zatul Riqa' tu panjang sekali, banyak sekali Imam Bukhari kemukakan bukti-bukti bahawa ia berlaku selepas Khaybar. Bukan buktinya Abu Musa saja, banyak lagi yang lain. Mari hadis Abu Hurairah lagi, hadis orang tu orang ni lagi, banyak. Jadi yang betulnya pendapat Bukhari, Ghazwah Zatul Riqa' berlaku selepas perang Khaybar. Jadi kita lebih baik ambil pendapat orang yang mengatakan nak Imam Bukhari letak di sini semata-mata untuk meraih pendapat orang lain yang berbeza dengannya. Itu semata-mata. Wallahu a'lam. Itulah cerita tentang tajuk bab ni, Ghazwah Anmar ini. Kemudian وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, katanya Ibnu Abi Dhib meriwayatkan kepada kami, katanya Uthman bin Abdullah bin Suraqah Al-Adawi meriwayatkan kepada kami daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kata beliau, ketika perang Anmar aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat sunat di atas kenderaannya, di atas kenderaannya yang merupakan binatang, unta, dalam keadaan menghadap ke arah timur. Bila kata menghadap ke arah timur, maknanya tidak menghadap kiblat lah. Daripada hadis-hadis umpama inilah ulama membuat keputusan bahawa sembahyang sunat tanpa menghadap kepada kiblat tidak menjadi masalah, sah juga. Buktinya Nabi sendiri bersembahyang begitu. Di atas kenderaan, sembahyang sunat di atas kenderaan boleh. Menghadap ke mana-mana pun boleh. Tak mesti menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau sembahyang fardu tidak begitu. Kalau selagi boleh turun ke tanah, kena turun ke lantai lah maksudnya. Hadis ini telah pun berlalu pada bab solat tatawwu' ala dawab, bab sembahyang sunat di atas belakang binatang, yang ni kenderaan. Boleh ke tak boleh? Boleh lah, dan Nabi buat itu. Dan pada bab yang zilul maktubah, bab orang yang hendak bersembahyang fardu itu kena turun. Kena turun. Di dalamnya tidak disebutkan kisah Anmar, tetapi di situ tak ada sebut Anmar ini. Cuma disebut gitu ya, sembahyang secara umum gitu. Di mana tak ada sebut. Oleh itu tiada arti lagi disebutkan di sini. Lafaz bab gugur, tidak ada dalam nuskha Abi Dzar dan Ibnu Asakir. Demikian kata Al-Qastallani. Jadi ini sebenarnya lafaz bab tak ada di sini. Ghazwatu Anmar gitu saja ada. Bab Ghazwati Anmar itu bab tak ada. Yang ini mengikut nuskha Abu Dzar dan Ibnu Asakir. Tapi yang ada tu berdasarkan nuskha-nuskha lain lah. Nuskha-nuskha lain lah. Umpamanya kalau kita tengok kitab ni sebagai contohnya, kalau kita tengok, saya nak tunjuk sedikit ni. Kitab ni sebagai contoh.
Ni cuba tengok. Bab Ghazwati Anmar. Cuba tengok. Bab ada nun kecil di atas tu. Cuba tengok. Nun kecil. Tak ada sebut di sini. Tapi ini ada sebut di dalam. Ni di sini ada sebut. Tak ada. Ini cerita lain. Yuqalu li Abi Dzar, ini cerita lain. Tapi kalau kita tengok di dalam ini adalah di dalam Irsyadus Sari ini ada. Ini Ghazwati Anmar. وهذا الحديث قد مر في باب صلاة التطوع على الدواب وفي باب ينزل للمكتوبة وليس فيه ذكر قصة أنمار فلا معنى لذكره هنا على ما لا يخفى وسقط لفظ باب لأبي ذر وابن عساكر. Ada sebut gitu. Memang ada sebut. Mana lafaz bab tu tidak ada. Yang adanya Ghazwatu Anmar gitu saja. Benda macam tu pun diambil kira ya. Diambil kira. Okey. Kalau nak kira Sahih Bukhari ni banyak dah yang bagusnya, tapi di sini tak ada apa yang disebutkan oleh siapa tadi? Oleh Qastallani tadi. Di sini tak ada sebut. Sepatutnya adalah ni babun. Tapi bila ada nun ini maknanya babun. Dalam nuskha ni adalah, dalam nuskha yang lain tidak ada. Ini bab Ghazwati Anmar ini. Bab Ghazwati Anmar. Baik. Jadi di sini tak ada sebut cerita tentang solat khauf apa, tak ada sebut. Menunjukkan Jabir ini meriwayatkan tentang solat Nabi dalam Ghazwah Anmar ataupun Ghazwah Dhatir Riqa, sebab bagi Imam Bukhari sama saja itu beberapa keadaan sembahyang Nabi. Dan ini menunjukkan kepentingan solat itu. Kadang-kadang dia cerita sebab peristiwa tu berlaku lama juga. Bukan sehari saja. Ada ketikanya dia menceritakan Rasulullah ketika bersembahyang sunat di atas kenderaan. Ada ketikanya dia menceritakan Rasulullah bersembahyang khauf, salat khauf dalam peristiwa itu. Jadi beberapa lah, dia tidak cerita semuanya di dalam satu hadis, tidak. Tetapi beberapa hadis diriwayatkan daripada beliau menceritakan Rasulullah bersalat pada ketika pergi berperang dalam Ghazwah Dhatir Riqa. Begitu. Itulah yang naknya. Yang naknya begitulah. Tetapi sepatutnya ini terletak selepas daripada Ghazwah Dhatir Riqa. Itu yang lebih sesuai. Bukan terletak selepas daripada Ghazwah Banil Mustaliq. Kecuali kalau mengikut satu pendapat tadi yang dinukilkan oleh Hafiz Ibn Hajar, bahawa ada bukti, dia kata tadi ada bukti. Peristiwa ni berlaku dekat-dekat lah dengan Ghazwah Banil Mustaliq. Sebab itu diletakkan dekat. Hakikat yang sebenarnya tidak diketahui, wallahu alam. Masing-masing hanya mengagak, mengandaikan sahaja. Tidak mereka ambil daripada Imam Bukhari sendiri. Apa maksudnya dia letak di sini? Adakah tersalah ke, sengaja ke, macam mana? Gitulah. Itulah sekadarnya tentang perang Anmar atau Bani Anmar. Dan habislah ceritanya di sini. Lepas tu barulah kita pergi kepada nota baru, iaitu tentang hadithul ifk. Jadi untuk perbincangan ini hanya sekadar itulah.
dahulu untuk kali ini. Wallahu alam. Cuma kalau ada apa-apa persoalan, kemuskilan, nak bincang apa-apa, baik berkenaan dengan kuliah tadi, kuliah Jami' Tirmizi ataupun yang ni, boleh kita bincangkan. Sekarang ni terbuka masa untuk kita berbincang. Wallahu a'lam. Silakan. Ada apa-apa kemuskilan? Maulana nak tanya yang Ya. Maulana cakap tadi, apa yang tidur Nabi tu dalam jaga. Lepas tu kalau wuduk Nabi macam mana? Itulah ulama yang berpendapat kata tak batal itu, dia kata sebab Nabi tidak tidur nyenyak betul seperti kita lah. Mata dia saja tidur, hati dia tak tidur. Tetapi ulama-ulama yang bantah tu, dia kata itu macam kita sebut tadi lah, keadaan begitu bukan sentiasa, bukan setiap waktu, ada ketika-ketikanya sahaja. Jadi bagi orang yang kata tetap Nabi itu tidak batal, itu khusus untuknya lah, tak batal itu. Itu perbahasan panjang lah. Ada yang mengatakan tidur tu memang tak batal, bukan khusus untuk Nabi pun. Itu kita telah berlalu dah perbincangan tentang tidur tu adakah membatalkan wuduk atau tidak. Di sana boleh dilihat khilaf ulama yang begitu banyak. Kita telah tulis dari sana. Siapa tadi? Azwan boleh Ya. ikut tidak ke tidak bab tu ataupun tak ada Azwan pada masa tu? Ikut. Ya, jadi boleh tengok situ. Itu banyak khilaf di situ. Ya. Terima kasih Maulana. Sama. Ada lagi yang lain, silakan. Termasuk yang kuliah tadilah. Kita letak sekali di tempat yang sama untuk soal jawab. Terbukalah untuk tadi dan yang baru tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairul dari Selangor. Ya. Okey, tadi Maulana ada kata hakikatnya kita tak ketahui kenapa Imam Al-Bukhari masukkan dalam bab ni. Tapi kita boleh katakan Maulana yang Imam Bukhari ni letakkan dalam bab ni sebab dia nak raikan pendapat ulama yang khilaf berkenaan pendapat ni lah. Boleh ya Maulana, kita boleh ambil yang tu ya. Itu boleh ambil yang itu. Itu agak kuat. Sebagai meraikan ya. Sebab saya tengok dekat sini syarah Maulana ni Imam Bukhari ni dia suka meraikan khilaf. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Maulana. Sama-sama. Silakan yang lagi. Ada lagi kalau ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maulana, saya Fuad. Ya. Ya, saya nak dari mana ni Fuad? saya Kubang Krian. Orang sekampung ni, setempat ya. Silakan. Ya, ini soalannya umum sikit dari segi masalah mutabik dengan syahid ni. Ya. Saya cuba nak fahamkan lebih sebab Maulana selalu sebutkan dan betul. Tapi yang saya jumpa tu agak macam ada dua pendapat. Pertamanya dia kata kalau mutabik ni jalur dia berlainan tapi bertemu di peringkat sahabat. Dan syahid tu dia tak bertemu di peringkat sahabat. Tapi ada pula saya jumpa yang satu lagi dia kata kalau mafhumnya kalau lafaznya sama walaupun tak bertemu di peringkat sahabat itu adalah mutabik. Tapi kalau mafhum sahaja sama itu adalah syahid. Jadi saya rasa minta pencerahan daripada Maulana lah. Itu tidak popular lah yang itu. Yang popularnya yang pertama tadi. Yang pertama Yang pertama tadi. Itu yang popular. Gitulah boleh kata secara ringkas. Jadi istilah syahid ni digunakan untuk tak kira lah hadis tu sahih ke ataupun dhaif ke memang digunakan. Tak kira. Baik. Jazakallahu khair. Baik. Silakan, yang lain lagi ada lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Dari Nurjana dari Temerloh. Ya. Nak tanya ada pembahasan yang minggu lepas lah mengenai merancang keluarga tu kan? Ya.
apa hukum merancang keluarga tu dengan alasan mencabarlah dalam mendidik anak-anak di akhir zaman ni. Oh, begitu ya. Maksudnya maksud puan ni, puan ke? Cik, Puan. mak. Puan ini Uh, dalam keadaan nak jagalah sebab nak merancang. zaman ni zaman fitnah. Ya, Maulana. Jadi kalau kita ada ramai anak mungkin tak terkawal, tak terjaga ya. Dalam mendidiknya lah akhir zaman ni kan Mendidiknya. cabaran. Bagi saya lah, sebab ini benda khilaf ya. Bagi saya kalau sekadar itu alasannya tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Sebab begini, pernahlah saya cerita pengalaman sendirilah. Ada sahabat kita antara pelajar-pelajar kita lah juga macam kita hari ni lah belajar, ada peserta, ada pelajar-pelajar, cuma masa tu tidak online begini. Ada salah seorang tu alasan yang sama, dia tak mahu kahwin bahkan. Dia tak mahu kahwin. Sebab apa alasannya? Dia tanya saya lah pendapat saya, bagaimana kalau kita tak kahwin? Dia berasa dia takut dalam keadaan sekarang ni. Takut-takut zaman fitnah ni, bila kita kahwin, kita ada anak, jadi anak-anak tu terdedah kepada fitnah tu dan mereka tidak mampu menghadapinya. Jadi duduk rasa lebih baik tidak kahwin. Macam mana kita? Memang dia kira-kiranya tak mahu kahwin pada masa tu. Tapi saya bagi pendapat kat dia, saya tanya dia. Cuba tengok, kata orang-orang kafir, orang-orang yang tak ada latar belakang pendidikan agama pun, yang memang ahli maksiat lah kita kata, mereka pun tidak merancang. Mereka pun dapat anak ramai. Kalau kita yang baik-baik, kita yang soleh, tak mahu kahwin, kita bukan nak ada sepanjang masa, tak mati, kita akan mati. Dia pun orang yang sezaman dengan kita, yang ahli maksiat sezaman dengan kita, dia pun akan mati. Tetapi dia ada anak, kita tak ada anak. Anak dia, kalau ikut ayah dia, jadi jahat jugalah, ahli maksiat jugalah. Anak kita yang mungkin mengikut kita baik, itu tak ada. Siapa nak menghadapi anak dia nanti? Dan zuriat akan datang. Itu sebab tak boleh. Ikut mana-mana pun, kita yang belajar, yang ada pendidikan agama, yang mengikut agama, orang yang soleh ni dia akan jaga setapak mungkin. Jadi bukan masalah kita saja, masalah generasi akan datang. Yang bermasalah, yang tidak baik, ahli maksiat itu atau orang-orang kafir itu, siapa nak hadapi? Siapa nak dakwah kepada mereka pula? Itu atas alasan itu bagi saya tak boleh. Kalau semata-mata itulah, kecuali ada kes lain. Kalau kes lain tu tengok keadaan lah. Tengok keadaan lah. Bukan kata tak boleh langsung merancang keluarga ni. Tak boleh. Ada juga ketikanya. Boleh. Tapi dalam kebanyakan hal, keadaan kita ni, di Malaysia lah, saya nampak tak ada alasan itu. Tak ada alasan seperti tadi. Setengah-setengah tu alasannya terlalu remeh sangat. Tak mahu sibuk dengan anak-anak lah nanti. Lewat-lewat sikit kita kira dapat anak lah. Baru-baru kahwin ni sibuk nak pimpin itu, pimpin ini, sebelah kanan lagi, sebelah kiri lagi, dukung lagi. Macam-macam lah dia kata malu. Itu bukan alasan. Tak boleh lagi macam tu. Sama sekali tak boleh. Sedangkan dia sihat, duitnya cukup, orangnya baik, tak ada apa masalah. Itu tak boleh. Begitulah saya boleh jawab secara umumnya. Secara umumnya begitulah. Apalagi kerana takut tak cukup makan, sedangkan kita ni bukan tak cukup makan, lebih. Selalulah makanan-makanan itu basi, tak habis, dibuang begitu saja. Jadi tak ada alasan itu, tak ada. Tak boleh lagi macam tu. Sebab apa? Allah SWT dalam Quran dah sebut, qad khasira alladhina qatalu awladahum safaham bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Kalau kita tengok ayat itu, maknanya Allah SWT kata, sebut sesungguhnya rugi orang-orang yang membunuh anak mereka. Ini kalau merancang ni, makna dengan cara bunuh, gugurkan. Terutamanya kalau yang sudah bernyawa itu, gugurkan. Itu rugi Allah SWT. Safahan, bighairi ilm, bodoh perbuatan itu.
Jadi rugi lagi, bodoh lagi. Bighairi ilm, tanpa alasan ilmu yang kukuh. Katalah sebab ini, sebenarnya itu tak kukuh. Qad dhallu, Tuhan kata lagi, mereka sesat lagi. Wa ma kanu muhtadin, mereka tidak dapat petunjuk. Iftira'an 'ala Allah, mereka mengada-ngada atas nama Allah. Mana-mandai, kata tak cukup rezeki lah, kata tak dapat nak jagalah, macam-macam. Ini iftira'an 'ala Allah. Berapa banyak tu Allah SWT sebut itu. Berapa banyak tu? Banyak perkara tu. Dan saya tengoklah masyarakat kita ni, kadang-kadang dia ada secara senyap-senyap, secara tidak sedar, dia macam berasa lebih pandai daripada Allah. Anak yang mula-mula katakanlah tak mahu, setengah-setengah tu setelah dapat 2 orang dah tak mahu dah selepas itu. Setengah-setengah tu mahu lewat lah macam-macam. Ini semua termasuk dalam ayat tadi. Sebab apa? Kita tidak tahu. Cuba tengok orang-orang yang ada ni, anak berapa pun kita tak tahu. Katakanlah anak saya ada 12 orang, kita tak tahu anak yang mana yang paling baik untuk kita dan untuk masyarakat. Tak tahu. Macam mana kita nak rancang? Nak yang pertama, nak tengah, nak akhir, macam mana kita nak tahu? Rugi. Padahal yang berguna untuk kita tu yang kemudian, yang kita telah rancang, tak mahu dah. Rasa cukup dah 4 orang tu. Padahal kita tak ada masalah di Malaysia ni. Kecuali kita duduk di negeri China lain lah. Dia paksa kita bunuh anak kita sendiri. Kalau lebih daripada seorang, dulu. Sekarang ni dah berubah dah juga dasar dia. Jadi tak ada sebab lah bagi saya. Bahkan merugikan. Betul yang Allah SWT kata. Wa harramu ma razaqahumullah. Mereka menghalang rezeki yang Allah nak bagi. Anak-anak ni rezeki. Mereka tak mahu anak rancang. Mereka menghalang rezeki yang Allah nak. Cuba tengok dalam ayat yang sama, berapa Allah sebut. Rugi lagi, bodoh lagi, tanpa ilmu lagi, menghalang rezeki yang Allah nak bagi lagi, mengada-ngada atas nama Allah, pandai-pandai dia kata begini-begini, sesat lagi, mereka tak dapat petunjuk. Berapa tu? Jadi banyak sekali. Jadi benda itulah yang kita kena letak di hadapan. Jangan mudah-mudah lah. Jangan mudah-mudah. Kecuali ada sebab yang munasabah. Itu lain. Itu cerita lain. Kalau macam tu, memang boleh pun. Boleh. Wallahu a'lam. Ya, silakan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izzuddin daripada Besut. Ya. Saya nak tanya tentang kita perbahasan Tirmizi tadi, tentang menyentuh kemaluan membatalkan wuduk tu. Dan dia sebut tanpa berlapik dengan tangan. Tangan tu ada dibahaskan sama ada mesti, adakah tangan tu dengan tapak tangan, sebab dalam mazhab Syafi'i itu kalau dengan belakang tangan tu kita tak batal kan. Ada ataupun dia ada ulama bincang yang dimaksudkan tangan situ adakah dengan, kalau bukan dengan tapak tangan pun batal juga. Satu lagi, adakah kita boleh mengambil pendapat yang kata tak batal? Contoh dalam kes kita basuh anak, kecil anak kan, kita tersentuh kemaluan anak tu, kalau kita berpegang dengan pendapat yang kata tak batal tu, kira boleh ke? InsyaAllah kita ada satu bab lagi untuk perbincangan itu, iaitu bab tidak perlu berwuduk kerana menyentuh zakar. Nota yang saya bagi tadi memang sebahagiannya ada. Kalau sempat insya-Allah saya akan tambah lagi perbincangan di situ. Saya akan tambah lagi. Memanglah saya menulis ni memang begitulah. Kadang-kadang ada tambah sana, tambah sini. Itu peringkat nota. Kalau peringkat nak jadi buku lagi lah. Kena semak banyak perkara, kena tambah, tumpuk tambah di sana sini, itu biasalah. Ada begitu. Memang kalau dalam masalah ni, dia banyak lagi khilafnya. Itulah yang saya sebut tadi, kita akan bincang nanti. Kenapa mereka itu dalam keadaan ada hadis yang menyebutkan batal wuduk, tak boleh sembahyang, kena berwuduk semula. Kenapa mereka kata tak batal, pegang dengan yang itu? Antara alasan mereka ialah terlalu tidak tetap itu. Betul kita terima memang kata batal, tapi batal tu macam mana?
Cara membatalkan itu berbeza-beza pula antara yang orang yang mengatakan batal itu. Misalnya kalau kemaluan sendiri batal, kemaluan orang lain tidak. Kalau dengan tapak tangan batal, dengan belakang tangan tak batal. Kalau berlapik batal, kalau berlapik tidak batal pun ada juga. Lapik tidak batal, berlapik pun batal juga pun ada juga. Batal kalau ada nafsu, kalau tak ada nafsu, tak naik nafsu, tak batal. Berapa banyak pula tu khilaf. Menunjukkan walaupun mereka pada dasarnya setuju batal, tapi masih lagi khilaf lagi. Masih lagi khilaf lagi, banyak lagi. Itu menimbulkan keraguan. Kalau betul-betul batal, dia kena jelas lah. Cuma Imam Syafi'i misalnya dia pilih kata batal tu kalau dengan tapak tangan. Sebab ini alat untuk menyentuh. Sebab dia sebut sentuh. Bila sentuh, apa alat menyentuh yang paling utama dalam anggota kita, pada anggota kita. Itu ijtihad dia lah. Ijtihad dia kata tapak tangan. Tetapi Ibnu Hazm yang mengatakan batal juga wudu, dia kata tidak mesti tapak tangan. Lengan pun batal juga. Sentuh macam mana? Kecuali dengan paha lah. Paha tu memang tersentuh. Kalau tidak begitu yang lain tu memang batal. Dia kata begitu. Jadi macam-macam pendapat itu. Dalam keadaan itu, kalau kita ambil pendapat yang kata tak batal, itu pun pendapat sahabat juga. Kita guna misalnya untuk anak kita ke, memang tak jadi masalah lah kalau kita tahu, boleh saja. Tapi bagi orang yang kata batal tu tak kira lah. Kemaluan dia sendiri ke, kemaluan orang lain, anak dia ke, lelaki ke, perempuan ke, tak kira. Sudah besar ke, masih kanak-kanak, tak kira. Semua batal. Ada pula yang membezakan. Kalau masih kecil tak batal. Kalau besar, batal. Ada pula yang banyak sekali khilaf di situ. Dengan sebab itu, kita kena meraihlah. Jangan, kalau kita pegang dengan satu pendapat tu terlalu keras. Tak boleh bertolak ansur dah. Sebab ada ketikanya kita memerlukan yang satu lagi. Paling tidak pada ketika-ketika tertentu. Paling tidak. Jadi sepatutnya kita kena meraihkanlah. Sebagaimana Imam Tirmidzi sendiri meraihkan, sehingga dia buat dua bab. Satu bab mengumpulkan hadis yang menyatakan batal wudu. Satu bab lagi yang menyatakan tidak batal wudu. Maknanya dia meraih pendapat itu. Dan khilaf itu adalah khilaf yang mu'tabar. Masing-masing ada dalilnya. Bila ada dalil, tak jadi masalah. Begitulah. Bagi saya terbuka lah masalah ni. Sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Terpulanglah kepada masing-masing lah. Cumanya, yalah, takut setengah-setengah orang tu kan kalau kita buka sangat ni jadi main-main pula. Main-main pula. Sebab tempat itu, kemaluan itu, ya kepada setengah orang dia tidak menjijikkan dia. Tetapi kebanyakan orang yang bukan suami isteri memang menjijikkan. Jadi dengan sebab dia tahu ini tidak membatalkan wudu, mudah-mudah saja pegang. Lepas tu pergi tembak roti canai pula. Jadi benda-benda macam tu kena jagalah kebersihan itu. Kena jagalah sensitiviti orang, sehingga orang jijik rasa. Jadi kalau kita ambil pendapat yang mengatakan untuk kebersihan paling tidak perlu jaga. Walaupun tidaklah sampai kata batal wudu. Terutamanya kalau kita nak jadi imam, yang makmum kita tu orang yang berpendapat batal wudu kerana itu. Jadi kita kena meraihlah, jagalah mereka. Jangan pula mudah-mudah sentuh. Kira kita saja. Kena jaga juga. Orang-orang lain. Begitulah maksudnya. Secara ringkasnya, kalau sempat insya-Allah saya akan detailkan lagi tentang khilaf itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya Mastura dari Rawang. Mengapakah majoriti ulama ahli sunnah mengangkat Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim? Mengapakah majoriti ulama ahli sunnah? Itu saja soalannya. Ya, itu saja soalan saya. Antara sebabnya Imam Bukhari ni syarat dia lebih ketat lagi. Untuk
menerima seseorang perawi itu. Misalnya seorang perawi, satu orang ni dia kata dia ambil hadis daripada orang di atasnya, perawi di atasnya. Dia mesti syarat kena bertemu. Terbukti berdasarkan ulama hadis, ulama yang mengkaji tentang perawi-perawi hadis, dia mesti bertemu. Tak cukup dia hidup sezaman, semasa. Satu tempat. Sebab orang hidup sezaman ni pun semasa tidak mesti dia bertemu. Tapi kalau Imam Muslim, semasa sahaja, sezaman sahaja sudah cukup. Sudah cukup. Walaupun kita tak tahu dia pernah bertemu ke tidak, jadi kira kemungkinan bertemu tu ada. Jadi dia sudah menerima. Imam Bukhari tak boleh. Banyak ketat lagi lah. Ketat lagi. Itu bezanya. Itu bezanya. Dari segi penilaian perawi itu terutamanya. Di situ dia bezanya. Salah satunya lah. Gitu. Wallahualam. Ada lagi yang lain silakan. Alhamdulillah, terima kasih Maulana. Yang lain ada lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Roslan dari Kuching. Ya. Saya nak bertanya pendapat Maulana lah berkaitan seseorang yang telah share hadis palsu di dalam media sosial. Dia dapat hadis tu daripada seorang yang kira hafizullah lah, yang boleh dipercayai. Waktu tu dia tak faham berkaitan dengan ilmu dirayah ni. Tapi apabila dia dah belajar berkaitan dengan ilmu dirayah ni, dia dapati hadis tersebut rupa-rupanya palsu. Contoh hadis tersebut ialah sesiapa yang memotong kuku dengan berselang-selang tidak akan dilihat sakit mata pada kedua-duanya. Di dalam usul kitab Ibnu Qayyim dalam Al-Mana Al-Munif mengatakan ia seburuk-buruk hadis palsu. Macam mana tindakan orang yang pernah share tu, dengan apa pendapat Maulana lah? Ya. Dia kalau dah terlibat ya dengan perbuatan seperti itu, kalau boleh dia tarik balik. Dia delete. Dia hapuskan. Itu yang sebaik-baiknya. Kalau tidak dapat buat itu, kena berusahalah sebarkan yang betul. Bahawa yang itu tak betul. Dengan apa cara sekalipun kita kena berusaha. Dengan cara mengajar ke ataupun berkongsi dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan dalam Facebook dan sebagainya, kena bagi maklumat itu. Kalau tidak, tak lepas dia. Tak lepas. Bukan bermakna dia belum bertaubat nasuhah sungguh. Naknya taubat nasuhah. Kemungkinan manusia itu tersalah, itu boleh saja berlaku. Saya sendiri pun mengajar hadis ni dulu banyak juga yang saya percaya kepada guru. Kadang-kadang guru tu orang baik, tapi itulah ada sikap bermudah-mudah dalam masalah menyebarkan hadis itu, dan kita percaya kepada dia, kita bawa saja, sedangkan tak betul. Jadi kena lebih bercermat lah. Itulah antara sikap yang perlu diubah, lebih bercermat selepas itu. Dan kalau sudah disebar dah, kalau boleh tarik balik, hapuskan, itulah yang terbaik. Selepas itu, tanda kita betul-betul menyesal, kita kena memperjuangkan hadis sahih, menyebarkan hadis sahih, dan membasmi atau membanteras, menentang orang-orang yang menyebarkan hadis maudhu'. Dia kena buat benda-benda ni. InsyaAllah Allah SWT akan maafkan dia. Dalam keadaan tak tahu tu, Allah SWT maafkan dia. Tapi kena ada tindakan lah, kena ada usaha lah ke arah sebaliknya tu. Kalau tidak, tak jadi. Kalau tidak, begitulah apa yang sepatutnya dibuat. Wallahualam. Ada lagi? Ya, silakan. Maulana. Ya. Saya nak tanya yang hadis Jabir ni berkenaan dengan solat khauf ni. Adakah orang sama Jabir Abdullah bin Al-Ansar yang meriwayatkan hadis Nur Muhammad yang famous, yang palsu tu? Dikatakan
Jabir inilah dikatakan sebenarnya tak ada pun dikaitkan dengan nama dia, seperti hadis-hadis palsu yang lain banyak yang dikaitkan dengan Jabir pun. Bukan Jabir saja, sahabat-sahabat yang lain pun banyak. Banyak. Misalnya hadis yang baru kita bincang kemarin kan, usul 56 itu tentang pangkat-pangkat atau gelaran-gelaran wali itu. Ramai sahabat-sahabat tu yang dikaitkan dengan sahabat-sahabat, padahal mereka tak terlibat pun. Inilah yang berlaku dalam sejarah daripada dulu sampai sekarang. Jadi kita kena faham lah. Kena faham benda ni. Sebenarnya Jabir tak ada terlibat. Itu saja. Jabir inilah yang dimaksudkan. Wallahualam. Ada lagi yang lain? Silakan. Satu lagi Maulana boleh? Ya. Izzuddin. Ya. Cuma nak Maulana ulang sekali lagi pasal hak muharib tentang penggunaan ming tu, hak Maulana kata mungkin kesilapan penyaling tu. Adakah memang asal daripada nusrah tu min Bani Sa'labah min Ghatafan tu? Sebab Maulana jelaskan tadi tu tak apa nampak tadi. Sebelum ni sebenarnya tengok rakaman dahulu. Kalau ada dapat rakaman, sebab benda ni saya sudah lalu dah semasa terata hadis dahulu lagi. Ni Ghazwa Ghazatil Riqa' ni kita sudah bincang dah panjang. Jadi kalau nak bincang sekarang ni rasanya tak sempat masa ni. Nota tu dah ada, tengok, perhatikan betul-betul nota itu. Kesimpulan tu ya, Maulana buat tu lah, kesimpulan dia tu. Ya begitulah, itu yang betul. Tengok rakaman kalau boleh, mungkin lebih jelas lagi kalau tengok rakaman. Ya. Silakan kalau ada lagi. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lutfi dari Hulu Selangor. Ya. Nak tanya kalau pendapat Ustaz lah yang terbaik sekali, kalau sirah ni kitab mana yang paling baik untuk kita rujuk lah, sebab boleh dikatakan hampir mustahil kita nak cari kitab yang tak ada Ibnu Ishaq ataupun daripada riwayat Al-Waqidi ni. Jadi ada tak sepengetahuan Ustaz kitab sirah yang dikatakan yang paling sahih lah, yang boleh kita rujuk untuk jadikan ni? Sebab memang masalah utamanya bila kita nak nak cari riwayat sirah yang betul-betul ada kesinambungan tu. Waktu nak cari riwayat yang ada kesinambungan tu yang menyebabkan masalah kepada sesetengah kitab sirah ni, nak kita panggil tolak terus pendapat daripada Ibnu Ishaq dan juga Al-Waqidi ni. Minta pendapat Ustaz. Sekarang ni kita hidup di zaman yang ada usaha-usaha ke arah itu agak banyak di serata tempat. Kalau kita tahu bahasa Arab saja pun sudah banyak dah sebenarnya, dan dalam bahasa Melayu pun sudah ada banyak dah juga terjemahan-terjemahan itu tentang sirah-sirah. Paling tidak tempat-tempat yang bermasalah tu telah pun dikesan. Jadi kita selain daripada baca kitab sirah yang terpilih, yang terbaik, walaupun masih ada lagi di sana sini yang dipertikaikan, gunakan yang itu sebagai asas. Di samping tengok juga kitab-kitab, kalau tahu bahasa Arab, baca yang asal. Kalau tidak, terjemahan pun sudah ada banyak dah dalam bahasa kita sekarang ni. Tengok juga yang itu. Sebab yang itu dia tumpu kepada bahagian-bahagian tertentu saja. Dengan cara begitu kita akhirnya akan dapat menyusun yang betul-betul bersih. Tetapi nak kata yang betul-betul bersih dengan kronologi yang lengkap itu sehingga sekarang ni belum lagi. Betul-betul dia adalah sana sini itu orang pertikai. Kita kalau boleh paling sedikit ada yang dipertikaikan, itu pun sudah banyak dah usaha yang kita buat kalau kita dapat itu. Paling tidak sebelum kita capai yang betul-betul bersih. Kalau kita kata dalam hadis, kita boleh sebut
hadis Bukhari itu yang paling sahih dan terjamin. Banyak yang tak sahih dah keluar, tak termasuk. Ada hadis, tapi kalau sirah ni tak boleh nak kata macam tu. Cuma caranya begitulah. Lebih kita sekarang ni ialah telah ada banyak usaha-usaha ke arah pemurnian atau pembersihan riwayat-riwayat sirah itu. Baru sekarang ni orang tahu perbezaan riwayat Waqidi, orang tu, orang ni, kena tapis, kena tengok, baru ada. Dulu tak ada langsung. Pakai sebar saja. Jadi usaha kita terutama yang belajar ni kena lebih cermat lagi. Tingkatkan diri lagi. Dengan cara macam tadi. Itu boleh dibuat sekarang ni pun boleh buat. Nanti ada satu kitab sirah yang betul-betul terjamin dan diakui oleh semua. Inilah yang paling baik. Mungkin ambil masa sedikit. Sebab kalau ada pun mungkin ada pihak yang tidak setuju, yang bantah, yang kata begitu-begini. Ambil masa juga. Nak jadi masak dan matang itu ambil masa. Untuk peribadi, bagi saya, guna cara tadi. Pilihlah misalnya Ar-Rahiqul Maktum, satu. Lepas tu tengok cerita-cerita yang masyhur tetapi tidak sahih. Misalnya, ada buku-buku seumpama itu, satu buku. Dia ada beberapa sebenarnya. Kita guna juga buku Ustaz Zuhairi. Ya, siapa? Ustaz Zuhairi yang tulis tu. Itu sangat bagus. Itu buku-buku macam itu maksudnya. Di samping kita baca kitab sirah secara kronologi, kita kena ambil buku-buku macam itu yang bincangkan secara khusus tempat-tempat yang dipertikaikan. Dengan cara begitu kita akan dapat memelihara diri kita dan meningkat diri kita dalam bidang sirah. Dan kita lebih bersihlah, ke arah yang lebih bersih insya-Allah. Itulah antara langkah-langkahnya. Wallahu a'lam. Boleh? Saya rasa cukup kok hari ni, setakat itu. Atau ada lagi yang saya bagi peluang satu lagi kalau ada. Kalau tak ada kita nak tutup sebab sekarang ni Zuhur pun awal kan? Zuhur pun awal masuknya. Ada lagi? Tak ada? Ada satu soalan boleh lagi Ustaz? Ya, silakan. Ini sajalah berkaitan dengan soalan tadi juga, iaitu macam pada pendapat Ana lah, Ana tak apa setuju kalau ada orang kata sirah ni boleh ringan sikit penilaian dia berbanding dengan hadis, sebab dia kata berkaitan dengan sirah ni boleh ringan sikit. Tapi pada Ana, kalau kata sirah tu sendiri tak dipelihara betul-betul, kemungkinan dia boleh jadikan hujah juga untuk buat beramal walaupun dia sirah. Jadi sebab tu nak tanya pendapat Ustaz, betulkah kalau orang kata sirah ni dia boleh ringan sikit daripada penilaian hadis tu sendiri? Tak kena begitu, tak kena. Silap itu. Walaupun dalam setengah-setengah perkara tu dia hanya satu cerita begitu saja. Tapi untuk apa cerita tu? Dia akan melekat juga sedikit sebanyak dalam fikiran kita. Dengan sebab itu janganlah ambil sirah yang salah itu. Kita tengok dalam Bukhari pun ada juga perbincangan sirah. Untuk apa? Kalau sirah tu sudah memadai. Tidakkah dalam Bukhari ini mengambil berat menekankan tentang perawi-perawi dia yang kuat-kuat? Menunjukkan sirah itu pun perlu begitu juga. Sebagaimana dalam bab hukum dan lain-lain, sirah pun begitu. Sebab semuanya hukum apa pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi sirah ini pun berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kalau silap, akan silap juga. Dalam kepala kita tu konsepnya akan silap juga. Jadi saya tidak setujulah dengan cara macam tu. Buktinya, cuba tengok Imam Bukhari. Ada bincang ke tidak pasal sirah? Cuba tengok berapa banyak dia tak sependapat dengan pendapat-pendapat ahli sirah. Berapa banyak? Yang lebihnya Bukhari di mana? Apabila dia dapat kemukakan hadis sahih. Mana hadis yang sahih ataupun riwayat yang diakui perawi-perawi dia itu tentu lebih baik. Sedangkan itu masalah sirah juga. Menunjukkan sirah juga tidak terkecuali. Bukan ia perlu dalam ketelitian ini bukan hanya perlu dalam bab hukum sahaja. Bahkan dalam sirah juga. Jadi pendapat yang seperti itu kita kena hapuskan sedikit demi sedikit.
Walaupun memanglah tak nafi ada yang berpendapat begitu. Tetapi itu tak sihat tu kalau terus menerus diamalkan ataupun dipegang dengan cara itu. Itu satu sikap yang tidak baiklah, akan menjejaskan akidah kita sampai ke peringkat itu kadang-kadang. Masalah biasa ni sampai kepada peringkat akidah. Banyaklah kalau peringkat akidah tu Nur Muhammad apa semua tu. Iyalah tu. Kalau kita pandang ringan, kita kata tak kisahlah benda tu. Padahal benda tu menyebabkan akidah tu. Jadi saya rasa setakat itulah dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati ilmu kita, pengajian kita. Dan saya rasa minggu depan pun kita ada kelas ni. Sebab ya, minggu pertama kan. Jadi yang ni kita buat ini sebagai ganti ada yang terlepas hari itu. InsyaAllah minggu depan kita akan bertemu lagi. Hanya sekadar itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah khair. Jazakallah khair.